Baik, hari ini kita agak sempurna juga. Kita merangkumi semua. Kita juga tak bercakap tentang orang dewasa, kemudian kanak-kanak. Dan kali ini kita nak cakap pasal belia pula. Mana belia merupakan aset negara. Kemana kita cakap pasal PKP ni platform terbaik pengukuhan aset belia. Okey, jadi kita nak bersama dengan tetamu di studio ini, tetamu penutup Selamat Pagi Malaysia untuk edisi 1 Ramadan 1441 Hijrah ini bersama dengan Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Sebab tak ada dalam nanti sambung. Saya sambungkan. Okey, dan mungkin kita boleh mulakan terlebih dahulu apa sebelum tu. Assalamualaikum, salam Ramadan. Salam Ramadan. Selamat puasa. Selamat puasa sihat kita. Alhamdulillah. Ya, syukur seadanya. Dan kalau kita melihat semestinya golongan belia merupakan kelompok yang sangat terkesan di sebalik tempoh PKP ni. Mana lebih menjurus dari aspek sosial. Apa yang boleh Dr. ulaskan? Satu soalan yang menarik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat puasa kepada seluruh rakyat Malaysia. Pertama sekali terima kasih HTM kerana sudi menjemput. Okey, pertama sekali bila lihat dalam segi impak kepada PKP, baik kanak-kanak, golongan dewasa, warga emas, turut tidak kecuali adalah golongan belia. Kenapa? Kerana golongan belia ni sebenarnya kalau kita tengok dalam komposisi, kalau kita tengok dari statistik perangkaan Malaysia, lebih kurang 32.6 juta rakyat, 9.2 juta adalah daripada kalangan belia, merangkumi 27% komposisi, satu komposisi yang agak besar. Jadi bila mereka terkesan, bermakna sistem komuniti dan sistem sosial juga turut terkesan. Jadi dekat sini bahawa menunjukkan bahawa golongan belia ni sebenarnya memerlukan satu proses ataupun sokongan daripada ekosistem yang baik. Jadi disebabkan oleh keadaan sedemikian, bagaimana golongan belia cuba untuk keluar dan cuba untuk selahkan potensi mereka, bagaimana golongan belia nak mengisi masa, sebenarnya itu merupakan satu persoalan besar sebenarnya dalam tempoh PKP. Benda yang di luar kebiasaan kita. Baik, kita punya topik hari ini adalah bagaimana kita dapat membantu belia untuk mengukuhkan aset mereka sepanjang tempoh PKP ini. Aset belia ini sangat-sangat berharga. Kita tahu golongan belia ini mereka sangat energetik. Bagaimana aset-aset ini perlu dimanfaatkan oleh mereka untuk memastikan mereka menjadi individu yang lebih baik pada tempoh PKP dan juga pasca PKP ini, Doktor? Sebut tentang aset. Sebut tentang aset, orang menganggap bahawa kekayaan, kemewahan, benda yang berharga. Sebenarnya benda yang paling berharga sekarang ni adalah aset sendiri kita. Bermakna dekat sini kalau lihat dari segi aset pembangunan belia sebenarnya ada dua komponen utama, iaitu dipanggil sebagai aset individu, iaitu aset dalaman, dan yang kedua adalah aset ekologi, iaitu aset luaran. Jadi kedua-dua komponen ni penting sebab daripada dua-dua komponen aset ni sebenarnya ia akan membina sejauh mana belia ni antara mempunyai ciri-ciri yang positif dan belia yang boleh berketerampilan. Jadi kalau kita tengok individual aset, mana yang di set individu yang ada pada golongan belia, dia merangkumi kognitif, emosi dan juga kemahiran. Jadi situ komponen-komponen yang berkaitan dengan pembangunan diri, sahsiah, jati diri dan juga berkaitan dengan identiti, keagamaan, itu semua adalah berkaitan dengan individu. Tetapi untuk melengkapkan aset tersebut, golongan belia memerlukan sokongan luaran, iaitu dipanggil sebagai aset ekologi. Apa itu aset ekologi? Contohnya seperti sokongan sosial, keluarga, institusi, komuniti dan juga benda yang menyokong, kerana aset luaran ni sebenarnya adalah pelengkap kepada aset individu. Aset dalaman. Jadi tempoh PKP ni sebenarnya ada satu tempoh yang pada saya kita cuba untuk manfaatkan, ialah benda new normal kan, benda yang luar kebiasaan. Mungkin sebelum ni dari segi aspek pendidikan kita bersemuka, tapi sekarang terpaksa kita gunakan secara maya. Mungkin Google Classroom misalnya, platform yang terbaik sekarang ataupun platform yang selalu digunakan. Kita bekerja sebagainya, mesyuarat. Sebelum saya datang ke sini pun sempat mesyuarat di peringkat fakulti kan. Jadi sebenarnya kita gunakan, manfaatkan benda itu. Sama juga golongan belia. Dia perlu cuba untuk menyesuaikan diri dengan situasi. Yang penting golongan belia tidak seharusnya tenggelam dalam suasana, tetapi golongan belia sebenarnya mampu untuk mengawal suasana tersebut. Ya, tenggelam dalam suasana. Saya suka itu kan, sebab ramai mungkin daripada awalnya dia merasakan pada fasa ataupun tahap yang pertama dia rasa macam mana ni nak teruskan 2 minggu. Kemudian okeylah, bolehlah kita. Dan akhirnya kita berada di peringkat yang ataupun tahap yang ketiga dan masuk tahap yang keempat. Jadi satu transisi yang macam kadang-kadang ditenggelam timbul lah. Dan bagaimana untuk kita meneruskan rutin itu, sebab kita tahu bahawasanya dalam kalangan para belia kita ni bila dekat rumah, ada juga dalam kalangan selebriti yang mengatakan mula-mula semangat ni, contoh nak cergaskan diri, bersenam, angkat berat hari-hari, bukan main live lagi buat kan. Tapi lama kelamaan rutin itu sudah menjadi satu perkara yang membosankan bagi mereka. Momentum tu dah drop. Macam mana kita nak kekal? Betul kata
Fatihah ni penantian satu penyiasaan. Ya. Kita tak tahu sampai bila, tapi kita doakan yang terbaik. Sebenarnya bila sebut tentang aktif, ramai yang berkongsi di sosial media, di media sosial, kerana ramai yang menganggap bahawa sosial media ni adalah platform yang terdekat dengan golongan belia. Ini dibuktikan dengan kajian menurut kajian daripada Indeks Belia Malaysia, Institut Pendidikan Pembangunan Belia Malaysia, mendapati kita tengok daripada 2015, 2016, 17 dan kajian interim 2019. Kalau tahun 2015, belia spend lebih kurang masa 2 hingga 3 jam saja sehari secara purata dengan internet dan sosial media. Trend itu meningkat. Sehingga yang terkini kita tengok kajian, belia menghabiskan masa lebih daripada 8 jam sehari dengan sosial media dan juga internet. Bagaimana dekat sini, sosial media sosial ini sebenarnya adalah satu great influencer kepada golongan belia. Jadi kebanyakan orang mengkongsikan tips-tips kecergasan, tips-tips masakan. Dan sekarang ni fenomena masakan tak jadi pun boleh dipostkan kan. Jadi menunjukkan bahawa bagaimana kita golongan belia perlu memanfaatkan benda-benda ni. Pertama sekali saya punya pandangan dekat sini sampai masanya golongan belia memanfaatkan tempoh PKP ni dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, mempersiapkan diri, bentuk individual asset, maknanya kemampuan diri, kompetensi diri itu sendiri. Contohnya, apa sebenarnya yang diperlukan oleh majikan? Mungkin pasca PKP lebih mencabar dengan banyakkan industri yang mengalami kemerosotan, ada juga industri yang mengalami kegoyahan. Jadi bagaimana cuba untuk kita bentukkan kita punya karakter, kemampuan diri kita supaya kita boleh cope dengan keperluan kerja pasaran nanti. Sebagai contoh, kemahiran komunikasi kita boleh bentuk. Bagaimana cara untuk communication skill yang efektif? Kita boleh gunakan social media, kita boleh gunakan YouTube. Bagaimana kita mempelajari? Saya tak langsung kita boleh lihat dari situ dia akan memantapkan semangat ataupun kita punya keyakinan diri. Dan juga jangan lupa kemahiran diri. Itu penting. Sebagai contoh, memanfaatkan kita cuba untuk menceriakan hari kita. Kita jangan tenggelam dalam suasana kita createkan suasana tersebut. Mana kita yang akan contohnya belajar cara nak buat kek, menjahit sebagainya, dan kalau kita nak tengok macam mana cara nak berkebun, waktu inilah waktu yang tak sempat sebelum kita buat. Mungkin sebelum kita sibuk dengan menguruskan pengerjaan, kita sibuk dengan pengajian, pergi ke kuliah dan sebagainya, tapi kita olah benda tersebut supaya lebih menarik. Dan saya tak langsung juga kita boleh gunakan, manfaatkan peluang ini untuk mempelajari perisian-perisian yang kita boleh gunakan. Contohnya Microsoft Word, PowerPoint, Excel, aplikasi ataupun software untuk mereka bentuk, untuk design, Adobe Photoshop, Adobe AI. Sebab benda ni, Adobe Illustrator ni, sebab semua benda ni adalah benda yang penting yang diperlukan bukan saja dalam konteks pendidikan, tetapi juga penting untuk pekerjaan pada masa akan datang. Jadi mana kita manfaatkan perkara tersebut. To look beyond sekarang ni kalau kita bercakap mengenai pengisian, orang asyik berkata-kata mengenai pengisian pada tempoh PKP ini, tapi seperti yang kita sama-sama bersetujui bahawa kehidupan selepas PKP ini akan berubah. Banyak sekarang ni transaksi akan dilakukan secara dalam talian. Cara kita bertugas juga akan berbeza. Sekarang ni kita dah boleh terima bahawa kerja boleh dilakukan secara dalam talian di rumah. Kalau dulu mungkin ada yang skeptikal, mungkinkah kita dapat bekerja dari rumah kan, kecuali untuk ibu-ibu rumah tangga. Tapi selain daripada kekal aktif, doktor, untuk kekal positif juga satu perkara yang sangat penting. Kita bercakap tentang skop belia. Sekarang ini kita kecilkan skop kepada belia yang ada di kampus misalnya, terperangkap di sana. Mereka juga adalah belia. Ada yang sampai nak bunuh diri dan sebagainya. Tertekan. Tertekan. Untuk kekal positif, bagaimana? Apa caranya? Okey, dia sebenarnya tak semestinya kita kena kekal aktif, tapi perlu positif supaya kita terus kekal beremosi dengan baik. Yang penting sekali kita warna-warnikan, kita mewarnakan kehidupan kita. Proses baik dia belia di rumah, belia yang terkandas di Universiti Pengajian Tinggi, walaupun mendapat berita gembira semalam yang menyatakan boleh balik Okey. Jadi contohnya kita isi masa. Mungkin waktu yang baik sebenarnya satu Ramadan kita boleh muhasabah diri kita juga berubah. Kebanyakan baca Al-Quran. Mendalami ilmu agama, itu mungkin benda yang boleh kita lakukan. Dan yang kedua, membaca sebanyak mana mungkin pengetahuan. Sebab kebanyakan dia ada banyak jenis pembacaan. Ada pembacaan yang bertusukan akademik, ilmiah, dan juga ada pembacaan umum. Jadi tak kisah, bacalah apa-apa asalkan belia membaca. Sebab kita tengok daripada data, golongan belia spend lebih kurang masa 1 jam je sehari secara purata untuk membaca. Jadi kita risau. 7-8 jam untuk internet, tapi sejam je untuk membaca. Jadi waktu ini juga kita boleh gunakan untuk membaca supaya general knowledge ataupun maklumat umum tersebut dapat diperkayakan. Dan saya tak langsung juga kita boleh lihat kat sini, golongan belia boleh dapat satu input yang baik melalui pembacaan. Kerana bila kita membaca, kita akan nampak supaya mungkin perspektif kita selama ni berbeza, ataupun mungkin secara langsung akan membentukkan karakter dan juga
kita punya cara kita bertindak. Saya tak langsung hikmah PKP ni dia lebih meluas dan mendalam. Jadi itu antara cara-cara macam mana kita kena positif dan yang paling penting selalu berkomunikasi. Walaupun golongan belia jauh di Kolej Kediaman tapi masih lagi boleh berhubung dengan keluarga dengan adanya teknologi. Boleh dia di rumah dan waktu inilah waktu yang terbaik untuk ibu bapa mendekati dengan anak-anak. Waktu ini juga pada ini ingatan untuk diri saya juga sebenarnya Jumaat yang mulia ni. Waktu ini juga waktu yang sesuai untuk ibu bapa cuba untuk develop adab dan nilai kepada anak remaja. Supaya mereka bila bersedia menjadi golongan dewasa yang boleh menyumbang kepada orang yang lain. Jadi kita bentuk adab dan nilai. Waktu ni juga ibu bapa boleh tengok apa sebenarnya minat dan kecenderungan anak yang mungkin selama ni tak sempat. Mungkin dia tahu tapi tak mendalami. So kita boleh gunakan proses ni. Ini sebagai contoh kita boleh gunakan 4 fasa. Saya namakan sebagai peer. Iaitu pertama P itu adalah probe. Kita kena pasti sebenarnya apa kecenderungan anak kita. Kita duduk dengan dia kan. Duduk di rumah kita nampak macam mana perkembangan kecenderungan dia. Kita tahu apa anak remaja kita suka. Kemudian baru kita cuba untuk evaluate. Maknanya kita tahu, kita nilai adakah kecenderungan tersebut kita boleh kembangkan. Apa sebenarnya laluan yang mana kita boleh bantu untuk asah dan selahkan potensi mereka. Kemudian baru kita cuba untuk expand. Kita cuba untuk kembangkan lagi bakat dia. Kalau dia suka berkebun, tak apa, kita encourage dia untuk berkebun. Kalau dia suka untuk design, kita encourage dia untuk dia buat design. Dan yang paling penting sekali yang terakhir, iaitu kita repeat. Kita selalu bagi peneguhan, keyakinan kepada dia untuk dia melakukan sesuatu yang baik. Saya tak langsung kita tahu bakat anak di mana. Saya tak langsung institusi keluargaan yang baik sebenarnya akan mencerminkan komuniti yang baik dan akan mencerminkan karakter iaitu ekosistem yang lebih baik untuk Malaysia. Itu harapan kita dan waktu ketika inilah sebenarnya satu permulaan yang baru untuk kita bentuk anak-anak ini untuk menghadapi normal, kebiasaan yang baru. Okey, bagi mereka dalam kalangan belia itu sendiri mungkin mereka sudah putus idea ataupun harapan untuk melakukan sesuatu yang baru dan mencetuskan semangat positivity setiap hari. Malah bila diumumkan bahawasanya akan dilanjutkan sekali lagi, mereka mungkin dalam mindanya sudah tahu dan bersedia tetapi masih kata dalam istilahnya in denial. Jadi bagaimana untuk kita mendepani minggu-minggu yang berikutnya, apatah lagi kita dalam satu suasana yang seharusnya sewajarnya kebiasaannya kita bersama dengan keluarga, makan dengan keluarga, berbuka puasa bersama dengan keluarga, malah beraya selalunya kita bersama dan berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi kali ini mungkin perkara itu tidak akan berlaku. Jadi bagaimana? Suasana yang berbeza, kita perlu adaptasi. Sebab yang penting golongan belia bukan semata-mata kekal aktif tapi kena kekal positif. Right? Dia kena menganggap bahawa ini adalah satu hikmah. Hikmah maknanya kejadian yang berlaku kita akan gunakan dan cuba untuk kita manfaatkan tempoh yang ada ni sebaik-baiknya. Kerana kenapa? Hidup ni sebuah perjalanan yang tak perlu dirungsingkan tapi sebenarnya untuk diuruskan. Jadi pilih untuk urus. Mana kita urus masa kita gunakan masa yang manfaat dengan sebaik-baiknya, kembangkan potensi kita, develop individual asset yang saya katakan tadi, yang asset individu tadi, supaya bila kita ada asset individu yang baik, dia akan membantu juga kita untuk menyediakan diri kita menambahkan lagi aset ekologi dan luaran kita yang mungkin kita akan teroka pasca PKP nanti. Dan semestinya benda itu akan berbeza. Senario tersebut, naratif perjalanan yang akan berubah dan bagaimana golongan belia boleh bersedia ke arah tersebut. Ya, saya suka tadi perjalanan hidup ni tak perlu dirungsingkan tapi perlu diuruskan. Cuma bilalah kita ni sebagai manusia kan kita mesti ada satu istilah what if. What if. Itu memang yang menyekat diri kita. Ni dalam perkara ni macam mana kita elak daripada macam kita jangan bergantung pada apa sekiranya what if. Jadi sebab tu bila kita kena pertama sekali kita nampak bahawa ini adalah satu peluang untuk kita berubah. Kita kena kekal positif. Golongan belia tidak seharusnya rasa tertekan, golongan belia tak seharusnya rasa tertindas. Sepatutnya waktu ini sebenarnya sesuai untuk kita sumbangkan bakti kita. Waktu ini peluang yang terbaik. Kalau kita tengok bagaimana pelajar perubatan baik dalam negara dan di luar negara menjadi sukarelawan di frontliner dan sebagainya, bagaimana mereka terlibat di dalam pasukan bantuan perkhidmatan perubatan dan juga kita tengok ramai golongan belia sekarang ni menjadi sukarelawan, bernaung di bawah NGO. Banyak yang bergaung di bawah NGO, menghulurkan sumbangan dan sebagainya sebagai sukarelawan. Dan tak kurang juga golongan belia banyak menceburi perniagaan dalam bentuk Grab, menghantar makanan dan sebagainya. Sebenarnya mereka ni adalah wira negara, frontliner yang membantu. Saya tak langsung, walaupun saya tak langsung lihat dalam sektor perkhidmatan, perubatan, keselamatan, banyakkan dimonopoli oleh golongan belia. Jadi sebenarnya golongan belia adalah tunjang kepada negara. Dan waktu inilah sebenarnya bukti
bahawa golongan belia sebenarnya adalah sebahagian daripada negara. Ya. Kita dapat lihat sekarang ini banyak sebenarnya golongan belia yang dikategorikan sebagai influencer dalam bidang masing-masing. Tak kiralah dalam bidang perniagaan ke pendidikan ke, banyak belia-belia yang sudah pun menjadi ikon. Ini sangat penting sekali untuk belia menyokong para belia sendiri. Jangan hadkan macam tadi ada tetamu katakan bahawa ilmu itu perlu untuk dikongsi. Kemajuan perlu sama-sama diraih. Kepentingan untuk para belia ini saling menyokong antara satu sama lain supaya sinergi itu dapat menghasilkan sesuatu yang besar, bukan sahaja kepada kelompok tersebut, malah masyarakat secara keseluruhannya. Saya setuju dengan pandangan Andy. Sebab macam kita tadi, golongan belia sebenarnya adalah komposisi dalam struktur sosial masyarakat. Jadi bermakna saya tak langsung golongan belia memerlukan orang lain dan orang lain juga memerlukan golongan belia. Jadi situasi di sini adalah bagaimana kita boleh membantu dan bagaimana orang lain ataupun individu ataupun ekosistem lain boleh memberikan sokongan kepada kita, terutama sokongan emosi dan juga mengharungi PKP ini. Jadi pada saya, proses ini adalah satu proses yang berterusan. Bermaknanya golongan belia juga memerlukan golongan dewasa untuk membimbing mereka. Dalam masa sama juga golongan dewasa juga boleh mendapatkan bantuan golongan belia yang mempunyai tenaga dan juga energi yang tinggi golongan belia. Jadi tak langsung kita boleh nampak bahawa kesinambungan di antara golongan belia dan dewasa dan juga golongan belia dengan komuniti yang akan menentukan bahawa suatu struktur sosial itu adalah dalam keadaan yang baik dan saling menyokong. Okey, insya-Allah baik. Jadi macam doktor sendiri di bawah Fakulti Pengajian Pendidikan, saja nak tanyalah berkaitan dengan apa kata kita sektor pendidikan kita sekarang ini banyak peperiksaan besar yang kebiasaannya kita lakukan tak akan dizahirkan, akan dibatalkan, malah ada juga ditangguhkan untuk pada tahun hadapan. Jadi perubahan dalam dunia pendidikan itu sendiri akan mengubah keseluruhan ke masyarakat, masa depan kita yang akan menjadi belia aset kita satu hari nanti. Jadi sebagai satu kesimpulan keseluruhan, bagaimana pendidikan itu dapat mengubah kita dalam mengukuhkan aset belia kita ni, juga bakal belia kita ni akan membesar menjadi belia. Pendidikan sebenarnya merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan masa depan dan juga tamadun sebuah bangsa. Jadi bermakna dekat sini, mungkin dengan hikmah PKP ini, hikmah COVID-19, suasana yang berlaku pada hari ini merubah struktur pendidikan yang sebelum ni banyak digunakan melalui penilaian, pentafsiran dan sebagainya. Cuma benda ni dah diubah secara penafsiran berterusan. Kita boleh menggunakan pembelajaran secara maya, bermakna akses untuk mendapatkan pendidikan tu boleh berlaku di mana-mana saja asalkan ada internet. Jadi saya tak langsung di sini akan mengubah satu perspektif paradigma dalam pendidikan, yang mana pendidikan ini sebenarnya adalah pendidikan yang boleh mengubah dari segi aspek kognitif, efektif dan juga psikomotor, iaitu dari segi pengetahuan, sikap dan kemahiran. Dan benda ini relate dengan belia. Kerana golongan belia memerlukan keseluruhan aspek-aspek ini untuk membina individu aset individu dan juga aset ekologi, supaya mereka bersedia untuk mengharungi dunia yang mencabar pada akan datang. Baik, disebabkan golongan belia ini seperti yang diulaskan oleh doktor tadi mewakili jumlah yang besar dalam kelompok masyarakat, komposisi masyarakat itu, jadi pelaburan terhadap golongan belia ini sesuatu yang sangat penting dan juga berbaloi, sebab mereka lah yang akan mewarisi negara pada masa hadapan. Kalau mungkin doktor kalau diberi pilihan antara bukan golongan yang bukan kategori dalam belia dan juga belia, pastinya akan melabur kepada golongan belia atau bagaimana? Ya, betul. Sebab kita lihat bahawa belia ni ada transisi, iaitu daripada kanak-kanak sebelum menjadi dewasa. Untuk menjadi dewasa yang baik, indikator yang salah satu yang kita lihat adalah bagaimana alam remaja dan alam belianya. Jadi waktu inilah yang kita kena bantu. Waktu inilah komuniti kena support ataupun kena cuba untuk bimbing golongan belia. Dan waktu ini juga golongan belia itu sendiri kena terbuka untuk mendapatkan atau menyediakan diri mereka dengan sebaik-baiknya, supaya apabila mereka masuk ke alam dewasa yang lebih mencabar, terutama sekali dalam dunia pekerjaan, yang saya fikir pekerjaan lepas ni akan lebih mencabar. Jadi secara langsung ia perlu ada satu proses transisi yang baik. Jadi memerlukan proses pendidikan, proses pembangunan literasi dan juga proses membina keyakinan diri. Itu merupakan aset penting utama golongan belia. Perlu ada dua aspek lah keupayaan belia dan juga platform. Kalau salah satu saja, dua-dua misi untuk menjadikan belia ini diperkasa tidak akan berjaya.
Perlu ada kedua-duanya sekali. Kita perlukan kereta, kita perlukan lebuh raya. Jadi ibarat begitu. Apa guna ada kereta tapi tidak ada lebuh raya, dan begitu juga sebaliknya. Ataupun apa guna ada kereta tapi PKP, tak boleh. Tak. Apa guna rasa nak masak tapi gas tak ada kat rumah. Macam itulah. Lapar sangat tadi, nampak kan? 12 hari. Macam tu. Okey, baik, jadi dalam konteks kesejahteraan belia itu sendiri, bagaimana masa dan juga ruang yang ada kita yang kebanyakannya ada di rumah, ada juga work from home, satu norma yang baru, kita dapat dakap dan sama-sama kita telusuri kehidupan kita yang seterusnya, dan malah mungkin tempoh ataupun jadual yang seumpama ini akan berterusan untuk tempoh yang lama lagi. Mungkin perlu cari sesuatu yang baru. Ya, kita perlu reka. Maknanya golongan belia dengan sokongan ibu bapa dan juga sokongan daripada sekeliling perlu untuk membantu golongan belia melihat apa sebenarnya yang mereka boleh lakukan. Mungkin sebelum ni mereka sibuk dengan aktiviti pekerjaan, sibuk menguruskan perniagaan, sibuk dengan pergi ke kuliah, dengan untuk belajar dan sebagainya. Tapi dengan adanya PKP ni, sebenarnya satu proses mereka untuk melakukan something new, benda yang tak pernah lagi terfikir untuk dilakukan. Waktu ni mencuba berbagai resepi, waktu ni mencuba untuk menjahit, perkara benda yang memang tak pernah terfikir yang kita boleh lakukan selama ni. Dan secara tak langsung, benda yang kita lakukan, benda yang baru dan kita berjaya lakukan, sebenarnya dia akan membina keyakinan diri kita, dia akan membina kemahiran diri kita, dia akan membina efektif nilai kita sejauh mana kita menghargai sesuatu. Jadi secara tak langsung dia akan membina individual asset atau aset ekologi kita. Jadi bila ada individual asset yang kukuh, bermakna proses untuk ecological asset ataupun aset ekologi yang lain-lain akan membantu untuk menyelahkan lagi potensi belia. Baik. Doktor, sebelum kita berakhir, sedikit nasihat untuk kesemua warga belia dan insya-Allah bermanfaat untuk kelompok-kelompok yang lain, energy booster kepada mereka untuk benar-benar memanfaatkan tempoh PKP ini untuk membangun diri mereka sendiri. Okey, untuk golongan belia yang berada di frontliner, teruskan usaha anda. Bantu. Gunakan tenaga, jiwa anda, semangat anda ke arah kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Teruskan. Yang mana di platform NGO, teruskan usaha-usaha membantu untuk memberikan kebajikan kepada masyarakat. Bagi belia di Kolej Kediaman, jangan lupa tanggungjawab anda sebagai pelajar. Gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk memperkasakan diri anda, memantapkan diri anda supaya bila habis belajar nanti, bergraduat nanti, mereka mampu untuk memenuhi pasaran pekerjaan. Kepada belia di rumah, isi masa yang sebaik-baiknya, bina hubungan baik dengan ibu bapa, bentukkan hubungan kekeluargaan yang baik supaya bila saling mengenali antara satu sama lain akan memberikan satu impak yang positif kepada golongan belia. Yang penting, pendidikan bermula daripada rumah. Dan itulah sebenarnya yang kita hasratkan supaya golongan belia ini sebenarnya dapat digunakan ataupun memanfaatkan sebaik-baiknya tempoh PKP. Yang penting kekal positif dan juga kekal aktif. Aktif dan positif. Perlu selari berjalan. Positif. Ingat tadi, kalau tak ada apa tadi? Kereta, kalau tak ada lebuh raya, tak ada guna. Kalau tak ada gas, tak ada kalau terasa nak masak sangat dah beli tak ada gas pun tak ada guna juga. Banyak benda ni perlu dilakukan secara bersama, tidak boleh bergerak seiring saja untuk memastikan kemenjadian seseorang manusia itu. Setuju. InsyaAllah semoga apa yang dikongsikan oleh doktor tadi bermanfaat untuk bukan sahaja golongan belia tetapi juga kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Sebab macam kita persetujui, tidak boleh sesiapa yang bergerak sendiri, perlu bergerak secara bersama. Benar. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, pensyarah kanan Fakulti Pengajian Pendidikan UPM bersama kita pada waktu ini bercakap tentang PKP, platform terbaik pengukuhan aset belia. Diharapkan segala pengisian kita sepanjang hari ini dari pukul 8 pagi hinggalah waktu ini telah banyak memberi manfaat kepada semua. Dan ala-ala tu sekali lagi kita nak war-warkan, jangan lupa pada anda yang berada di rumah atau di mana saja anda berada, anda muat turun aplikasi MySejahtera yang merupakan aplikasi yang dibangunkan oleh Kerajaan Malaysia untuk membantu dalam pengawasan penularan wabak COVID-19 di dalam negara dengan membolehkan pengguna melaksanakan penilaian kesihatan kendiri, dan pada masa yang sama ia membantu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mendapat maklumat awal untuk mengambil tindakan yang cepat dan berkesan. Okey, aplikasi MySejahtera. Baik, itu aplikasi MySejahtera. Saya nak berkongsi pula berkenaan dengan satu platform untuk anda umat Islam membayar zakat fitrah pada bulan Ramadan ini. Ini untuk mereka yang berada di wilayah persekutuan. Ada beberapa kaedah, antaranya adalah menerusi aplikasi mobile Snap and Pay, kedua adalah JomPay dan ketiga adalah aplikasi e-wallet Boost.
Jadi tiada alasan untuk anda tidak membayar zakat fitrah kerana itulah kewajipan untuk setiap umat Islam pada bulan Ramadan yang mulia ini. Jadi jangan jadikan PKP ini sebagai alasan untuk anda tidak mengimarahkan bulan Ramadan. Kita pun dah cakap panjang lebar pada pembukaan Selamat Pagi Malaysia ini. Banyak anda boleh lakukan untuk sama-sama membangun diri anda dalam aspek bukan saja rohani, malah jasmani, mental, fizikal dan sebagainya. Semoga kita keluar daripada PKP ini menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah ya. Dan jangan jadikan alasan PKP ini dan COVID-19 ini sebagai syarat untuk anda tidak berpuasa. Okey, jadi selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak 1441 Hijri. Kita pun ingin bahir di sini dan diharapkan anda semua terus setia bersama kami menerusi program-program yang disiarkan di RTM tentunya. InsyaAllah. Baik, saya Andy Reza Rohadian menutup tirai bersama rakan penyampai. Saya Hani Hamid. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.